baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Nazir, tuan-tuan dan puan-puan sidang jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi ruang dan peluang kepada kita pada subuh yang penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita yang telah kita lakukan sepanjang tahun baru Hijrah. Hari ini kita berada pada 22 Safar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita ganjaran-ganjaran yang cukup istimewa untuk kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada subuh yang penuh dengan keberkatan ini kita baca kitab Mawaiz al-Usfuriyah, iaitu hadis-hadis yang menceritakan tentang hikayah-hikayah ataupun peristiwa-peristiwa yang pernah berlaku dahulu, berkait rapat dengan hadis. Kita masuk pada hadis yang kedua, tentang rahmat Allah, tentang rahmat Allah. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru raji rahmatullahi taala aqrabu ilallahi taala minal abidil mukniti, minal abidi mukniti. Apa maksudnya al-fajir? Al-fajir ni orang yang melakukan dosa besar ataupun melakukan perkara keji. Al-fajir, kalau ikut istilah biasa, kalau istilah surat khabar lah, al-fajir ni pelacur, al-fajirah pelacur perempuan. Tapi kita istilahkan dalam terjemahan di sini, iaitu orang-orang yang melakukan perkara-perkara keji, secara khususnya perkara-perkara yang membawa kepada dosa, perkara-perkara yang membawa dosa. Al-fajiru raji, walaupun dia melakukan perkara-perkara keji ataupun perkara-perkara yang membawa dosa kepada Allah SWT, tapi dia ar-raji, mengharap, masih mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkan dia? Rahmatullah, iaitu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Firaun bila dia tenggelam, dikata dia tak boleh dah ni, confirm matilah. Kemudian dia memohon kepada Tuhan Musa, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu. Dan kita pun tahu bila nyawa seseorang itu berada pada gharghar ataupun halkum kita ni, maka ketika itu dah tak ada istilah taubat ataupun pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun Allah nak selamatkan kita lagi. Mana Firaun yang begitu ganas, yang begitu jahat, masih mengharap Allah mengampunkan dosa dia ketika nazak, ketika nazak. Kita belum tentu lagi, kita belum tahu lagi apa yang bakal berlaku kepada kita. Tapi sekurang-kurangnya setiap orang mesti menanamkan sifat pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak ada yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya kita pohonkan, kita mintakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab itu al-fajir raji rahmatullahi taala aqrab, lebih disayangi, lebih didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ilallah. Dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan siapa di sini? Al-abidi al-muknit, iaitu orang yang menunaikan ataupun orang yang mengerjakan ibadah. Abid ni orang yang melakukan ibadah, sembahyang, tak kiralah apa juga ibadat dia, berzikir ke, berwirid ke, ataupun melakukan kewajipan-kewajipan dia, ataupun yang digalakkan untuk dia lakukan. Abid. Cuma abid ni dia bukan alim. Kalau orang alim ni dia mengetahui tentang hukum hakam selok belok ibadat tersebut atau rukun dan syarat-syarat kepada ibadat tersebut. Tapi orang abid ni kebiasaan dia dalam istilah-istilah yang terdapat dalam kitab atau buku,
Abid ni dia hanya melaksanakan perintah. Orang suruh sembahyang, dia sembahyang. Dia tak tahu pun tentang tamak ninah contohnya dalam rukun sembahyang. Antara satu rukun dengan satu rukun tu mesti ada tamak ninah kita dalam Syafi'i. Dia tak ada, dia tak peduli. Asal dia sembahyang sudah, asal dia berzikir sudah, asal dia berwirid sudah. Ini orang abid nama dia. Sebab itu orang-orang dahulu sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ramai yang disebut sebagai abid yang beribadat sampai 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun, 300 tahun. Kita kalau suruh ibadat 300 tahun mampu tak agak-agak? Rasa tak mampu lah ya. Kita baru umur 60 tu pun dah duduk, saya baru 50 lebih pun dah duduk atas kerusi dah. Belum tentu lagi sampai umur 100 tahun. Macam mana wallahu a'lam. Kalau sampai 80 tu pun pun wallahu a'lam lah. Tapi mohon kepada Allah SWT supaya kita diberi kekuatan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon pada Allah untuk kita tu diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Iaitu perbandingan di sini ialah seorang yang melakukan kerja-kerja keji, tapi dia masih lagi mengharap kepada Allah SWT. Jarang kita jumpa orang seperti ini. Kalau dia penangis dadah pun dia tak peduli dah. Kita jumpa dalam masyarakat kita, dalam komuniti kita tu, kalau kita jumpa orang yang penangis dadah tu, dia tak peduli dah. Dia kebas hatta barang kemas mak dia sendiri pun dia curi, dia ambil, dia jual. Saya cerita di kampung saya dulu lah 10 tahun 20 tahun lepas. Bayar-bayar saya lah yang menagih ni. Dia flying kicknya mak dia, mak duit, mak kata tak ada duit. Dia flying kicknya mak dia. Jarang kalau kita nak jumpa orang yang melakukan dosa-dosa besar atau dosa-dosa ni, dia mengharap pada ya Allah, mungkin pada satu hari nanti aku akan berubah. Kan dia masih mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang tak melakukan dosa, jarang-jarang melakukan dosa besar, dosa kecil, kita pun tidak mengharap pada Allah. Kita hanya menjalani kehidupan seperti mana yang berlaku. Setiap hari begitulah kita lalui begitu. Setiap hari minum tengah hari, makan tengah hari, malam nanti makan malam. Dah itu je. Zuhur pergi masjid, asar pergi masjid, maghrib isyak tunggu kuliah baru balik. Itu. Tidak, kita jarang mengharap ya Allah, alangkah baiknya kalau aku jadi seperti mana ustaz yang tengah ceramah. Kan? Alangkah baiknya kita mengharap pada Allah. Sedangkan Nabi pun sendiri menyuruh kepada kita untuk kita kun aliman. Jadikanlah diri kamu tu orang yang alim, yang berilmu. Yang nak jadi orang alim kena belajarlah. Sama ada formal ke tak formal ke. Kalau nak tengok YouTube boleh juga sikit-sikit sebagai tambahan, tapi janganlah jadikan YouTube tu sebagai guru sepenuh masa, jangan. Kalau guru part time boleh. Jangan sepenuh masa lah. Atau kun aliman atau muta'aliman, sebagai orang yang sentiasa belajar. Kita tak tahu tapi kita kena belajar dalam apa juga ilmu yang dihidangkan kepada kita saban hari. Kita belajar. Kun muta'aliman mustami'an. Dah tak nak jadi orang alim, lah Ustaz. Dah jadi orang alim, nanti orang datang, Ustaz apa hukumnya, apa itu, apa ini. Iyalah, kalau jadi orang alim ni susah sebenarnya. Kisah Syekh Mutawalli Sya'rawi, di antara orang yang menggelarkan dia sebagai wali moden, wali moden di Mesir. Dia di antara pensyarah bidang usuluddin di Universiti Azhar. Di Azhar. Satu hari dia dirawat di Europe. Berlaku satu kes antara bayi, tertukar bayi antara bayi perempuan dengan bayi lelaki. Mak dia masih terlantar kat katil. Tiba-tiba nas tu tersilap.
Tengok ni macam pun anak saya. Mak dia tengok senyum, anak tak senyum pun. Ini bukan anak saya agak-agak ni. Lalu dicadangkanlah. Dia kata kat hospital ni ada seorang ulama Arab, kata dia. Cuba tanya dia. Ya, cuba tanya dia. Ya, cuba tanya dia. Lalu diminta pandangan Syekh Mutawalli Sya'rawi ni. Dia kata senang je nak tentukan, ya, yang mana satu anak sebenar kepada dua orang ibu ni. Kalau anak lelaki ini, ya, Allah sebut lizzakari mislu hazil unsayin. Itu dalam pembahagian harta pusaka. Lelaki itu dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Lalu dicadangkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, ya, ambil susu ibu tu masing-masing, ya, kemudian timbang. Kalau yang susu tu lebih berat, mana susu tu anak lelaki. Kalau susu tu lebih ringan, mana susu tu milik anak perempuan. Mana satu ibu tadi? Di situ boleh kenal pasti. Sebab dia mengambil kira tentang pembahagian pusaka. Pusaka ni lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Itu pengiraan. Itu ulama membuat satu pengiraan ataupun satu penyelesaian terhadap isu tertukar bayi. Kalau kita macam mana nak buat, nak kena buat DNA lah, itulah macam-macam lagi, ya, nak buat DNA. Tapi kita dalam Islam simple, ya. Allah sendiri telah memberi jalan keluar. Sebab itu kita kena jadi orang alim, ya. Tapi itulah, ya, persoalan, ya, banyak orang bertanya, mungkin kita pun jadi, ya, banyak kerja kita. Itu nak contoh tadi itu, ya, mana lalu dikisahkan, ya, seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah seorang hamba manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikisahkan Nabi Ibrahim ni, ya, di antara manusia yang paling takut kepada Allah. Ya. Setelah diteliti, ya, dalam kehidupan Nabi Ibrahim, ya, berbanding dengan nabi-nabi yang lain, maka ulama membuat kesimpulan Nabi Ibrahim di antara nabi yang paling takut kepada Allah. Mana takut ni bukan menjauh, dia makin mendekat. Mana segala perintah yang diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim ni dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Suruh sembelih anak, kan? Suruh hancurkan patung. Suruh mencari Allah, tengok bulan, tengok matahari, tengok bintang, dia pun semua. Sebab itu keistimewaan Nabi Ibrahim AS nanti selepas dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua, Nabi Ibrahim ni adalah satu-satunya Nabi, bukan satu-satunya Nabi, mana Nabi yang pertama sekali, ya, mendapat pakaian. Esok kita bangkit daripada kubur kita, bugil, telanjang bulat, macam kita baru dilahirkan oleh mak kita, ya, di Hospital Thompson, Kota Damansara. Akhir je bukil, tak ada di bedung lagi, ya. Begitu juga bila kita dibangkitkan daripada alam kubur pada tiupan sangkakala kedua untuk menuju ke padang mahsyar tu, semua orang bugil. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya, tidakkah kita akan merasa malu sebab semua orang bugil? Ya, semua orang bugil, telanjang bulat, ya. Nabi bersabda, bal huwa akbar. Mana peristiwa dibangkitkan daripada alam kubur menuju kepada alam padang mahsyar itu lebih dahsyat. Orang dah tak terfikir dah nak tengok orang lain punya, tak terfikir. Yang mereka fikir tu macam mana nak berhadapan dengan Allah, face to face dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dalam dunia ni, ya, akan dihisap satu persatu oleh Allah Subhanahu, akan disiasat oleh Allah satu persatu. Bayangkan ketika itulah, oh lama, ya, dulu terlupa, ya, nak masuk duit dalam tabung, ketika masuk masjid Kota Damansara, bawa duit dah bawa poket, tapi lupa pula.
Sampai rumah, ya Allah, lupa lagi. Esok lupa lagi. Tiap hari lupa. Kan. Padahal memang dia tak nak masuk duit pun, cuma dia bawa duit je. Bawa duit. Cuma lupa nak masuk. Tetapi tiap hari pula lupa. Kan. Jadi dalam hadis di atas tadi itu dikisahkan tentang seorang manusia yang hidup dahulu, tapi dia ni tak pernah buat kebaikan. Asyik nak marah orang je kerja dia. Asyik tak puas hati je dengan orang lain. Tak pernah dia merasakan hidupnya tu selesa kalau dia tak marah orang. Dia akan tidur nyenyak kalau di hari itu dia pukul orang. Kisah ni, kisah seorang ni. Dia, tapi walaupun kehidupan dia sebagai gangster seperti itu, orang jahat, tapi dia masih mengalir, ya Allah, mudah-mudahanlah hujung usia nanti tu, waktu-waktu pencen tu datanglah masjid Kota Damansara. Mengharap sangat bila pencen nanti saya akan ke masjid Kota Damansara. Sebelum subuh lagi saya dah datang. Itu dia punya cita-citanya, keinginan dia. Sama ada berlaku tak berlaku, wallahu alam. Tapi walaupun dia begitu, waktu dia muda dia, alah Ustaz, kerjalah dulu cari harta kan. Tak kira lah harta macam mana, bawah table, atas table ke, tak kira, dia ambil juga, dia tak peduli pun mana dia ni jenis melintang lalu, apa saja yang di depan dia tu semua dikutipnya, diambilnya. Contoh, ini contoh orang tu. Cuma bila dia nak meninggal, dia panggil anak-anaknya, wahai anak-anakku, datang sini semua, ayah nak pesan kepada kamu ni. Esok kalau ayah meninggal, bila-bilalah ayah meninggal, kamu bakar jasad ayah ni. Bakar jasad ayah ni. Kemudian debunya tadi itu anak sulung pergi ke Selat Melaka, campakkan ataupun taburkan sebahagian daripada debu ayah ni di Selat Melaka. Kamu yang nombor 2, anak laki nombor 2, pergi ke Pahang, naik gunung Himalaya ke apa ke sebagainya, ada gunung di Pahang tu. Sampai di puncak tu taburkan sebahagian daripada debu ayah tadi itu. Bila kamu dah bakar debu tu, mana taburkan, taburkan. Kemudian kamu yang nombor 3 ni, ayah cadangkan kamu pergi mana-mana hutan lah, di Sabah sana, mana-mana hutan di Sabah. Sampai dalam tu rasa-rasa dah jauh, tak ada orang, tak ada harimau, tak ada beruang, tak ada gajah, baru taburkan sebahagian daripada debu ayah tadi itu. Debu ayah tadi itu. Sebenarnya lelaki ini dia mengharap bila dah ditabur sana, tabur sini, dia tidak akan bersatu semula. Walaupun debu tadi itu dia tak akan mungkin, sebab jauh, Selat Melaka, Pahang, Sabah, tak mungkin. Tapi bila betul-betul dia meninggal, kemudian diceritakan bahawa bila dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba dia hidup balik macam biasa, macam ni, dengan jasad dan roh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisap satu persatu. Lalu Allah bertanya, kenapa dulu kamu wasiatkan kepada anak-anak kamu supaya jasad kamu tu dibakar? Ya Allah, aku tidak ada melainkan mengharap kepadamu, dan aku paling takut kepadamu di atas azab. Sebab selama kehidupan aku ni, aku tak pernah buat baik pun, tak pernah buat baik, semuanya jahat. Sebab itu aku takut kalau aku dikuburkan di perkuburan yang sedia ada di Kota Damansara tu, esok dibangkitkan macam badan ni. Sebab itu aku minta pada anak-anak aku supaya buang debu-debu ni setelah dibakar, supaya tidak bersatu menjadi tubuh manusia yang seperti mana sekarang ni. Alasannya dia cuma takut pada Allah, takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala.
Ialah serengan-rengan azab di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala itu, ya, seorang lelaki yang dipakaikan selipar. Selipar yang diperbuat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, dipakaikan selipar itu menggelegak sampai ke otak. Bukan sekadar menggelegak saja, hancur terus orang tu. Itu yang paling ringan. Ya, yang paling ringan. Bayangkan. Itu contohlah mana lelaki itu menjawab di hadapan Allah, ya Allah, aku ni sebenarnya walaupun aku something, aku gangster, tapi aku masih takut kepadamu. Sebab itu aku berwasiat kepada anak-anakku supaya dibakar jasadku ini, supaya tak nampak muka, tangan aku, kaki aku ni semua. Sebab bila kita baca surah Yasin kan, esok tangan kita, kaki kita semua akan menjadi saksi. Sebab itu saya tak nak tangan aku, kaki aku ni menjadi saksi kepada segala perbuatan yang aku pernah lakukan dalam dunia ni. Ada idea juga dia. Kita mungkin tak terfikir. Kita harap-haraplah tangan ni lah yang masuk duit RM1 tabung Masjid Kota Damansara. Dia menjadi betul, saya dululah yang masuk duit RM1 Kota Damansara tu, mungkin tangan. Tapi orang ni dia kata sebab dia melakukan kejahatan kan, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia tak nak tangan, kaki dia, seluruh anggota dia menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Watashhadu arjuluhum kan, dalam surah Yasin tu ada kan tentang kaki pun menjadi saksi di atas apa yang kita lakukan dalam ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi penyayang kepada hamba-hambanya. Walaupun begitu manusia tadi itu dalam dunia dia melakukan kesilapan-kesilapan, kemaksiatan-kemaksiatan, Allah Maha Rahmat. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi itu, Allah mengampuni lelaki tadi itu. Dia punya alasan sebab dia takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kalau boleh janganlah kita rasa bongkak pula, sombong pula. Kita hidup dalam dunia ini sementara, kita hidup dalam dunia sementara. Maka ikutlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam kisah yang lain yang dikisahkan oleh Abu Hurairah, tentang kisah cerita seorang Nabi, hiduplah seorang lelaki selama hidupnya tidak pernah berbuat baik. Mana dia melakukan maksiat ataupun melakukan kejahatan, dia hidup dalam dunia ini. Ada orang yang seperti itu. Ya, ada orang yang seperti itu. Mana dalam hidup dia itu tak pernah melakukan kebaikan-kebaikan ataupun kebajikan-kebajikan. Jadi ini pun kisah yang hampir-hampir sama, mana dikisahkan oleh Abu Hurairah tadi itu, ya, Nabi menceritakan bahawa dahulu ada orang yang melakukan kemaksiatan ni, tapi bila nak mati pun sama. Dia berpesan kepada anak-anaknya, wahai anakku, nanti kalau aku mati juga kau bakarlah aku. Bakarlah aku. Mana pada zaman itu mungkin syariat tidak seperti mana syariat Nabi Muhammad. Syariat ini peraturan ataupun undang-undang. Jadi peraturannya siapa-siapa mati itu boleh buat apa saja terhadap tubuh badan dia. Kalau nak bakar, bakarlah. Kalau nak ke bumi, ke bumilah. Itu terpulang kepada individu tadi itu pada zaman itu. Sebab itu diceritakan oleh Abu Hurairah di sini, mana orang ni bila dia dah banyak melakukan kemaksiatan tadi itu, dia masih takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memohon dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu agar Allah mengampunkan dosa-dosanya. Allah mengampunkan dosa-dosanya. Lalu Allah pun mengampunkan dia, sedangkan dia sama sekali tidak pernah berbuat baik dalam kehidupan dia. Nak sembahyang, nak kata jenguk masjid Kota Damansara ni pun tak pernah. Lalu pun tak pernah. Contohnya. Kan orang seperti ini kisahnya lah. Kisah seterusnya ialah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan seorang lelaki, seorang lelaki yang sesat ni. Pada masa zaman Nabi Musa, seorang lelaki ini meninggal
kerana ia sesat, maka para penduduk enggan memandikan dan menguburkan dia. Mana sesat ni bukan sesat macam mana susah sesat jalan, tidak. Mana sesat ni maksud dia ni, dia tidak melaksanakan ataupun tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, disebut sebagai orang sesat. Sebab tu kita di Malaysia ni, orang-orang yang tidak mengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah dianggap sebagai golongan sesat, golongan sesat ataupun kumpulan yang sesat. Itu kita tidak mengatakan dia orang terkeluar daripada Islam, tidak. Kita katakan mereka sebagai orang yang terkeluar daripada ikutan ahli sunnah wal jamaah, dan mereka ini dianggap sebagai orang yang sesat. Bila sesat, kita kena bimbing balik, kita hantarlah dia ke pusat pemulihan akidah di Ulu Yam bagi lelaki. Kalau perempuan, kita hantar di Sabak Bernam, Baitul Ihsan, duduk 6 bulan, diberikan pengajian tentang fardu ain secara sempurna, disuruh sembahyang bangun malam, esok puasa, diajar semua bagi orang ni, sehinggalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di zaman Nabi Musa pun ada lelaki seperti ini, ada lelaki seperti ini. Dia tidak percaya kepada Allah, dia tidak percaya kepada kebaikan-kebaikan, tidak percaya kepada kebaikan. Jadi bila dia dah begitu, dia meninggal, orang kampung tak nak kebumikan dia, sembahyangkan dia, kafankan dia, tak. Dibuang di tempat sampah ya. Kalau dulu masa saya jadi pensyarah dekat kuis tu, di Broga tu tempat buang sampah. Kisah jumpa tangan, jumpa tubuh badan manusia ni biasa bagi pengutip-pengutip sampah. Sampah. Tu kita zaman ini. Maknanya kalau dulu orang yang tak peduli kepada orang lain, hanya mementingkan kepada dirinya sendiri, bila dia meninggal tu orang tak peduli pun, lantaklah. Istilah dia begitu. Walaupun kalau ikut hukum hakamnya sekarang ni, kalau orang tu meninggal, wajib kita mengurus jenazahnya, hukumnya wajib, dan diurus dengan segera pula tu, bukan tunggu esok, lusa dan sebagainya. Kalau yang COVID mungkin dia ada proses-proses atau prosedur-prosedur dia, tu terpulanglah, itu KKM punya bidang kuasa lah. Kita kalau meninggal di flat di Kota Damansara ni, dapat kebenaran mengkebumi daripada pihak polis, esok kita hari itu juga kita terus ke bumi, datang ke masjid ni untuk sembahyang dan sebagainya lah tu. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, dan Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, ada lelaki yang mati, mayatnya dibuang di tempat sampah, ia salah satu daripada wali aku. Allah berfirman kepada Nabi Musa ni boleh directly bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi Musa ni digelar sebagai kalimullah, iaitu orang yang boleh directly bercakap ataupun berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah firmankan kepada Nabi Musa, wahai Musa, di hujung kampung tu ada seorang lelaki yang mati tapi tidak diurus oleh masyarakat setempat. Mana badan hairat kematian tak urus pun, dibiar je begitu, sehingga berulat, sehingga berulat. Jadi Allah perintahkan Nabi Musa untuk mengurus jenazah ni, kerana Allah mengiktiraf lelaki ni walaupun dia nampak tidak peduli kepada Allah SWT, tidak melakukan segala perintah-perintah zaman Nabi Musa itu sendiri, tapi dia dianggap sebagai orang yang sentiasa takut kepada Allah SWT, yang sentiasa mendapat memohon rahmat daripada Allah SWT. Lalu Nabi Musa pergilah ke kampung tu, lalu bertanya, di mana saya boleh jumpa dengan si fulan bin si fulan ni, mana rumah dia? Dia kata rumah di ujung sana. Lalu sampai ke rumah tersebut, dia pun minta izin untuk bertanya di mana lelaki ini. Istrinya menjawab, kata suami saya dah mati, itu berada di tempat buangan sampah. Lalu Nabi Musa pun pergi ke sana dan melihat memang betul ada satu jasad yang dibuang di situ,
lalu dia menguruskan kepada jenazah tadi itu, menguruskan jenazah tadi itu. Lalu diuruskanlah, dikafankan, kemudian dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. 4 perkara ini wajib bagi yang hidup untuk mengurus jenazah lah. Dah selesai tu, diuruskan dengan baik, lalu dikuburkan dengan baik apa semua. Lalu Nabi Musa pun balik ke tempat asal dia lah, ke tempat asal dia. Lalu Nabi Musa pun balik. Kenapa suruh urus? Sedangkan masyarakat setempat tak nak urus pun, sebab dia melihat bahawa lelaki ini tidak ada faedah ataupun tak berguna langsung dalam masyarakat setempat di situ. Tak ada gunanya lelaki ini. Bapa nak urus, bapa nak peduli pada dia. Tapi kita rasa kita di Kota Damansara ni, tuan-tuan di Kota Damansara ni mungkin masih lagi sayang menyayangi antara satu sama lain, peduli antara satu sama lain lah. Saya yakin begitu. Mana kalau ada kematian kan, walaupun orang lain kita tak kenal pun, pada akhirat kematian tu tetap mengurus jenazah. Saya yakin begitulah di sini. Tapi Nabi Musa AS pun dia pun kata, macam mana nak urus? Kena wajib uruslah, sebab Allah dah perintahkan kepada Nabi Musa tadi untuk mengurus jenazah tu, dia pun urus. Ya Allah, Engkau lebih tahu tentang perkara ini. Maka Nabi Musa pun mohon supaya diberitahu sebab musabab kepada individu yang dibuang di tempat pembuangan sampah tadi itu. Allah pun berfirman, wahai Musa, kaumnya memang benar menjatuhkan hukum kerana keburukan perbuatan si mati tadi itu. Betul lah, apa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat tu memulaukan lelaki ini, betul, tindakan tu betul. Betul, tindakan tu betul. Allah berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Musa begitu. Betul, tindakan masyarakat setempat tu betul. Hanya saja ketika ia mati, aku mengampuni. Yalah, kadang-kadang kita tengok orang tu lekeh ataupun orang tu begitu, tapi bila dia nazak ataupun dia masuk hospital, ketika itulah dia rasa takut, ya Allah, nak mati dah ni. Nak mati dah. Mana ketika itulah dia hanya berzikir dengan istighfar kepada Allah SWT, memohon keampunan kepada Allah SWT. Kita tak tahu. Mungkin dulu-dulu dia pernah mendengar orang begitu begini dan sebagainya. Orang begitu ini. Jadi dengan keadaan dia yang nazak tadi itu, dia pun memohon kerahmatan daripada Allah SWT, lalu Allah mengampunkan dosa-dosanya. Sebab itu kita dalam Islam ni, selagi mana nyawa itu belum sampai ke ghar-ghar ni, sampai ke halqum ni, mohonlah kepada Allah SWT untuk pengampunan. Sebab itu kita diberikan kehidupan sehari, sehingga hari ini kita dah 22 Safar. 22 Safar. Sebenarnya Allah minta kita tu supaya kita tu sentiasa memohonkan keampunan di atas perkara-perkara yang mungkin kecuaian, kesilapan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukannya panjang hidup tu untuk makan, hari ini makan capati, esok makan tosai, esok makan macam-macam lagi, bukan. Sebenarnya Allah menghidupkan kita sehari demi sehari itu supaya kita tu sentiasa mengharap rahmat, kita mengharap kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu Maha Pengampun. Allah tu tidak mengampunkan satu dosa sahaja, iaitu syirik. Itu pun kalau dia tidak bertaubat. Kalau dia syirik kemudian bertaubat sebelum kematian, Allah akan mengampunkan. Kalaulah dia dalam keadaan syirik ataupun tidak menganut agama Islam sehingga dia mati, itu Allah tak akan ampunkan. Allah akan masukkan di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah SWT pun menceritakan kepada Nabi Musa bahawa ketika di hujung nyawanya tadi, ketika nazaknya tadi itu, dia ada memohon rahmat dan mohon keampunan kepadaku. Lalu aku mengampunkan dosa-dosa dia. Allah berfirman kepada Nabi Musa, orang yang buat dosa yang
memohon keampunanku, aku pastilah akan memberikannya. Bagaimana aku tidak mengampunkan dia? Akulah yang maha penyayang, maha pengampun. Allah memberitahu kepada, bukan Nabi Musa tak tahu Allah tu maha penyayang, Allah tu maha pengampun. Nabi Musa tahu kan. Sebab itu umat ataupun pengikut kepada Nabi Musa bila sesat di padang pasir Sahara di Sinai di Mesir zaman itu, Nabi Musa menyuruh kepada pengikut-pengikutnya supaya beribadatlah kamu semua. Kita dah sesat dah ni, dah sesat dah. Beribadatlah kamu. Jangan fikir tentang nak cari makan, jangan fikir nak cari kerja, jangan fikir nak cari rumah, jangan fikir. Beribadatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Musa kepada pengikut-pengikutnya ketika itu. Lalu pengikutnya beribadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai saja ibadat, Allah turunkan makanan daripada syurga kepada Bani Israel ketika itu. Itu pun tuan-tuan, kalau malam Jumaat di masjid di surau, kita datang masjid di surau malam Jumaat, ada aja orang bawa makanan, ada tahlil lah, macam-macam kan. Jadi itu contoh, contoh Allah mengurniakan. Sebab itu bila lelaki tadi itu dalam keadaan di hujung-hujung hayatnya tadi itu, dia memohon kepada Allah SWT supaya diberi rahmat dan diampunkan dosanya. Lalu Allah SWT memberitahu kepada Nabi Musa AS ada tiga keadaan, tiga keadaan di mana Allah akan mengampunkan dosa manusia. Kalau ikut di sini Allah berfirman, ketika akan meninggal ia berkata, wahai Tuhanku, engkaulah yang maha mengetahui di atas semua maksiat. Mana orang tu bertaubat, mana kita digalakkan di hujung-hujung usia kita ataupun di usia pencen-pencen kita ni, kita mohon taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fastaghfiru innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketahuilah Allah tu maha pengampun. Jadi lelaki itu, Allah beritahu kepada Nabi Musa di hujung usianya itu, dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala maksiat, segala dosa-dosanya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan punca kepada kemaksiatan ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh lelaki tadi itu ialah sebab dia terikut dengan hawa nafsu. Kita kadang-kadang dengan handphone tu kita terpengaruh, kita terikut dengan handphone. Bukan kita terikut dengan Al-Quran atau kita terikut dengan buku-buku agama dan sebagainya. Jarang. Kita lebih terikut dengan handphone kita. Lepas sembahyang Assalamualaikum, buka telefon, tengok WhatsApp. Ada di kalangan kita gitu, tapi bukan di sinilah, di tempat saya, di surau tempat saya lah. Ialah orang yang baru dapat handphone kan, dia pun tap. Oh ada cerita baru. Bukan dia nak zikir dulu. Fazkuruni azkurkum, kau ingatlah pada aku dulu. Pastinya aku, kata Allah, akan mengingati kamu. Ini tak ada, kita tengok, ingatlah pada handphone, mudah-mudahan handphone dapat baru lagi. Kita salah. Sedangkan Allah kata azkuruni azkurkum, mana ingatlah pada aku, nescaya aku akan ingat kepada kamu sampai bila-bila. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kekalahan kita dalam kita menghidupkan kehidupan yang sementara dalam dunia ini sebab kita terikut sangat dengan hawa nafsu kita. Allah berikan akal yang cukup istimewa. Allah turunkan Nabi dengan pesanan dan juga dengan didikan yang cukup istimewa. Tapi kita masih terikut dengan hawa nafsu. Itu belum disokong dengan syaitan ataupun iblis. Dan kita baru terikut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kita pun kita tak boleh nak kalahkan. Masih terikut juga. Suruh puasa Senin Khamis, tak puasa juga. Kata dulu tu bila pencen nak puasa, tapi bila dah pencen tak puasa-puasa juga. Kan? Ikut hawa nafsu. Hari ini ada orang belanja nasi biryani ni. Biryani gam Johor pula tu. Kan? Tak jadi nak puasa.
Minggu depan pun sama. Orang nak belanja nasi Arab pula, tak jadi nak puasa. Saya tak puasa ya. Sebab apa? Kita terikut dengan hawa nafsu kita. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Musa, kenapa kita mudah kalah dalam kehidupan kita ni, kerap melakukan kesilapan-kesilapan, kecuaian-kecuaian, bukan kita konsisten dalam melakukan ibadah kepada Allah. Kerana kita jarang nak berkawan dengan orang yang baik-baik. Kita lebih seronok berkawan dengan orang yang maksiat, kan? Seronok ya kalau berkawan dengan orang yang kurang baik ataupun yang maksiat ni seronok sementara lah, bukan seronok selama-lamanya. Yang seronok yang akan abadi itu di akhirat ya, yang seronok itu di akhirat. Tapi ketika kita hidup ni kita melakukan kecuaian dan melakukan maksiat atau dosa-dosa ni, sebab kita tu salah pilih kawan. Sebab tu Nabi bersabda, unzur man yukhalilahu. Kita boleh kenal seorang itu dengan kawan dia. Sebab tu Nabi kata, unzur, lihatlah siapa yang dia berkawan. Mana kalau dia berkawan dengan Pak Imam, insya-Allah sekurang-kurangnya boleh imam tu betulkan makhraj dan sifat huruf kita bila kita baca Quran, sekurang-kurangnya. Dia dengar je, oh salah tu, betul, begini yang betul, sekurang-kurang itu. Mana kalau kita berkawan dengan orang yang tak baik ni ataupun orang yang kaki maksiat, mana kita akan dapatlah benda-benda yang tak baik ataupun maksiat tersebut. Seterusnya kata firman Allah Subhanahu Wa Taala, mana kalau seorang itu memilih jalan hidup yang sebegitu, tapi dalam hati kecilnya itu masih mengharap kepada rahmat, nescaya aku akan bimbing dia, kepada arah yang lebih baik, arah yang baik. Jadi kisah yang ini Nabi Musa dengan seorang lelaki tadi itu dikisahkan oleh Imam dalam Wahab bin Munabih, Wahab bin Munabih, kisah tu tadi itu. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini khusus untuk orang pencen. Hadis yang ketiga ini khusus untuk orang pencen. Sebab ditulis itu kemuliaan usia tua. Mana yang pencen, yang muda-muda macam saudara dua ni, muda-muda lagi, belum sesuai dengan hadis ni lah. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, kalau diizinkan untuk hadir semula ke sini, kita akan bincang hadis orang pencen. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Saya rasa sekadar itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu menyuntik semangat kita bahawa kita belum terlambat untuk sentiasa memohon keampunan, mohon kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi satu pendorong untuk kita sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus kita tangguhkan dengan kita baca tasbih kafarah dan kita baca surah Wal-As. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.